الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Amin. الرابع الفاتحة. Baik, rukun yang keempat daripada rukun-rukun solat iaitu Fatihah. Fatihah wajib dibaca, sekaliannya wajib dibaca. إلا لمعذور لسبق وغيره. Melainkan yang diberi keuzuran seperti lisabqin, kerana sabak ni benda terlajak. Maksud dia memang tak boleh nak baca terus dah sebab lidah kerah. Ataupun jenis gagak siapa tak boleh baca. Ada pun gagak tapi boleh baca lagi cuma lambat, tu kekal wajib. Au ghairihi, ataupun selain daripadanya. والبسملة والتشديدات منها. Dan juga basmalah. Basmalah wajib dibaca dalam Fatihah. Sebab apa? Sebab basmalah menurut pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i adalah sebahagian daripada Fatihah. Dan ini pendapat majoriti ulama. Bismillah adalah sebahagian daripada Fatihah. Cuma ulama berkhilaf pendapat pada membaca kuat ataupun membaca slow sahaja. Yalah. Ada pada mazhab Syafi'i kena baca kuat agak. Bagi orang yang jadi terimbang lah. Tasydidatu minha, dan juga tasydid padanya pada Fatihah. Tasydid pada Fatihah kena jaga molek. Bismillahirrahmanirrahim. Tasydid pada ra. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tasydid pada ra. Ni kena jaga belaka. Sebab kalau tidak menjaga tasydid ini akan berubah pada makna. Contoh, lebih-lebih lagi pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang tak jaga tasydid. Bila tak jaga tasydid, jadi menyebabkan ya itu kalau tak ada tasydid dia akan maksud dia cahaya matahari. Cahaya matahari kami sembah. Oish, na'udzubillah. Mana boleh? Maka sebab tu kena jaga molek tasydid. Kalau tengok dalam Safinatun Najah, dia akan sebut di mana tempat-tempat tasydid dalam Fatihah. Dan semuanya kena jaga. ولا يصح إبدال الضاء عن الضاد. Dan tidak sah menggantikan za anid dha. Ni kalau tak faham molek, tidak ngaji, dia akan kata menggantikan za dengan dha sebab an. Betul tak? Maka an di sini an lil matruk, dengan maksud meninggalkan. Menggantikan za dengan meninggalkan dha. Tu. Bukannya za ganti dengan dha. Tu salah. Sebab tu ayat bahasa Arab bukan boleh tengok selapis. Dia mesti tengok daripada sudut lughah juga. Yalah. Sebab apa? Sebab dalam Fatihah mana ada huruf za. Dia hanyalah huruf dha. Dalam matang Muqaddimah Jazari sebut mana? Dha, wadh-dha'u, wath-tha, wa dhaya. Min thulusai. Mana matang tu Muqaddimah Jazari? Allah, lama dah tinggal mengulang Muqaddimah Jazari. Ingat tak? Wadh-dha, was-sa, wadh-dha, wath-tha, wa zai, wadh-dha. Min thulusai, min tarafain. Anda ingat tengah tu, tapi wadh-dha, was-sa, wadh-dha, wath-tha, wadh-zai, tengah tu tinggal min tarafain. Mana ayatnya? Dah faham? Tapi dalam Muqaddimah Jazari, yakni benda dha, huruf dha
lidah di hujung gigi. Dha. Kemudian dot. Dot yang paling fasih adalah dot Nabi SAW. Adapun dot kita ni payah. Tengok antara kita yang molek lah. Kita kena ngaji. Orang ngaji fiqh ni, fiqh ni kait dengan banyak benda. Sebab tu nak aling dalam fiqh, dia kena aling juga dalam, bahkan bab tajwid. Contoh orang kita baca tafsir Jalalain tapi tak faham ilmu Quran, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak akan dapat dalami. Sebab dalam tafsir Jalalain ada qiraat syaz. Macam mana kita nak membahaskan? Kalau tak faham tajwid, tak faham qiraat, macam mana nak baca? Contoh ibarat, contoh dalam kitab Ibn Aqil. Contoh-contoh dalam Ibn Aqil ada dibawakan qiraat lain. Sebab Imam Ibn Aqil bukan qiraat Hafs, tapi pakai qiraat Ibn Amir. Jadi kalau nak bawa terang contoh tu kan ni. Sebab tu penting juga mengaji qiraat. Jelas dah. Jadi dot tidak ada. Tapi jelas dah. Baca. Sini macam watasdidu allati fiha allati man adalah. Mana dalam matan? Dalam matan ni watasdidu allati fiha minha. Fiha tu mana? Boleh juga kalau ada fiha pun. Tak ada benda pun. Tapi seingat apa tak ada dulu. Minha je daripadanya, daripada Fatihah. Je. Ya, tak apa. Baca je. ويشترط عدم اللحن المخل بالمعنى. Dan juga disyaratkan, syarat pada Fatihah, adamullah, tidak ada kesalahan, tidak ada salah, al-mukhilli, yang mencacatkan, yang mencederakan bil makna, pada makna. Tidak boleh sekiranya makna-makna tadi tu menyebabkan berubah. Contoh an'amta, kita tukar jadi an'amtu ataupun an'amti. Tidak boleh. Sebab apa? Mencacatkan makna. Yalah. Samalah juga ulama dalam kitab-kitab fiqh, antaranya dalam kitab Manhajul Qawi, dia bahas macam mana hukum pakai kita baca dalam semayang tadi guna qiraat syaz. Qiraat syaz yang mu'tamad pada mazhab Syafi'i, qiraat syaz, seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah. Qiraat syaz tidak boleh baca dalam salat. Wal muwalah. Dan juga muwalah. Muwalah maksud apa? Berturut-turut. Sekiranya terputus dengan lama, maka menyebabkan putusnya muwalah. Jelas. Fatanqati'u al-Fatihah bisukuti tawil in ta'ammadahu. Dan terputusnya Fatihah bisukuti, dengan diam, at-tawil, diam tadi dengan yang diam yang lama, in ta'ammadahu, sekiranya dia sengaja diam. Adapun kalaulah tak sengaja, contoh kan dia orang lelah, tu imam baca laju, dia pun tak ada masuk tadi tu, berlari, dia orang besar berlari, jadi sampai tu Bismillahirrahmanirrahim, jadi dia yang lama, tak apa. Dia yang lama, dia yang sekejap ni, buatnya ada sebahagian ulama yang letak dia yang hak lama ni qada lebih daripada satu terik nafas. Tu dia yang lama. Satu terik nafas. Au kana yasiran, ataupun sedikit, yakni kurang daripada senafas. Maknanya memang ia terik senafas je. Tapi yasiran wa qasada bihi, tapi diqasakkan dengan dia yang hak sekejap tadi tu, qat'al qiraah, memotong bacaan. Contoh mana? Dia masuk Allahu Akbar, dia pun baca Fatihah lalu. Tok Imam dah baca lagi. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, Arrahmanirrahim. Tiba-tiba Tok Imam Bismillahirrahmanirrahim, dia pun berhenti. Dia berhenti, niat nak potong lah. Niat nak berhenti, memang nak memutuskan bacaan. Lepas tu kat bila Tok Imam amin, dia sambung mula. Boleh tak? Tak boleh. Batal Fatihah, kena start daripada awal semula. Jelah. أو كان يسيرا وقصد به قطع القراءة وبالذكر إلا إذا كان ناسيا وإلا إذا سنى في الصلاة. Baik, wabizikri, dan juga dengan zikir. Illa kana nasiyan, dia putuskan bacaan Fatihah dia dengan mana-mana zikir. Dengan zikir. Melainkan kalau dia terlupa. Kalau terlupa maka maaf. Tapi kalau sengaja, contoh mana? Tengah duduk duduk semayang tu, tengah-tengah baca bismillah, alhamdulillahirabbilalamin, arrahmanirrahim,
Maliki yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Dia teringat tadi buat dosa, astaghfirullah, sengaja. Maka ketika itu putus Fatihah dia, wajib kena ulang daripada awal mula jelah. Tapi kalau terlupa maka dimaafkan. Jelah. Wa illa idza sunna fi salah, illa sini illa balik pada wa tu wa atah bi zikri illa idza sunna. Maksud dia maaf tadi dengan zikir tu dua. Pertama zikir tadi zikir hak memang disunatkan dalam sembahyang. Tak apa. Ataupun zikir tadi zikir hak tidak disunatkan tapi dia tak sengaja. Maaf kau. Jelas tak? Idza sunna fi salah, sekiranya disunatkan dalam sembahyang seperti zikir dia, kata'mini, seperti membaca amin. Dia tengah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tu imam amin, dia pun amin juga. Patut tak boleh tak sambung? Boleh, tak ada masalah. Wa ta'awuz, dan juga minta perlindungan. Contoh mana? Ketika tu imam dia tengah baca Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Tu imam baca ayat mana ayat Azab? Badalnahum juludan. Mana ayat tu? Walladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kullama najat juluduhum. Takutnya dengar ayat tu, dia pun auzubillah minan nar, aku berlindung daripada Allah, daripada api neraka. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab Nabi minta berlindung. Wa su'alir rahmah, dan juga soalan rahmat. Contoh, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Tu imam baca. Dia tengah baca Fatihah. Dia tengah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba tu imam, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sunat kan kita jawab, bala wa ana minasyahidin. Sunat. Adakah memutuskan? Tak. Dia boleh sambung. Yalah. Wa sujudit tilawah, dan juga sujud tilawah. Dia sujud tilawah. Maksud mana? Al-sujudi tilawah li qiraatil imamihi. Dia sujud tilawah kerana bacaan imam. Kalau bacaan dia tak jadi sebab sembahyang jemaah. Dia tengah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba tu imam pun sujud tilawah. Maka tu imam sujud tilawah, makmum wajib sujud tilawah. Maka dia pun turun sujud. Naik kat gigi sambung boleh tak? Boleh sambung je. Tak perlu start daripada awal semula. Wa raddi alaihi, ya asarra ni jawab. Jawab ke atasnya, ke atas imam. Mana? Tu imam tak teringat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Padang ulang gitu. Itu suka nak kena dah sekali. Jadi tu imam tok guru nak mari. Tok guru mari habis. Tak perasan lagi. Tapi pun Tok Bilal dia enggak. Ustaz. Tok guru ustaz ada mari. Masa tu witir. Sedap baca. Qul ya ayyuhal kafirun, padang duk ulang tempat tulis. Susu. Duk jumpa jalan keluar. Allah. Lepas tu kan orang pun jawab, okey, adakah putus? Tak. Tu dak masuk gitu. Bulan kalau baca tu baca surah Sajadah. Pernah kena sekali. Baca surah Sajadah. Pernah? Qul pada ayat dalam surah Sajadah awal-awal lagi. Qul yatawaffakum malakul maut. Selepas bangun sujud tilawah tu, kita bangun qul yatawaffa kan. Ana dak mari lepas qul. Lepas qul. Mari seorang brother, qul huwallahu ahad. Ni kejadian jadi tu imam lelaki ni. Dia main qul. Subuh Jumaat dah lah lama kat gini nak kuliah garib, kuliah subuh pula ustaz. Ni qul. Dia pun qul huwallah. Ana pun qul huwallah. Dia tak boleh qasak nak betul iman dengan qasak zikir. Ataupun kalau dia gabung qasak zikir bersama dengan tegur, tu tak apa. Adapun itlaq ataupun tegur imam semata-mata, hak tu tak boleh.
Al-khamisu ar-ruku'u. Yang kelima daripada rukun solat ar-raka'. Apa itu raka'? Wa aqalluhu أن ينحني حتى تنال راحته ركبتيه ويشترط أن يطمئن. Ni Ustaz Aziz atau kan matang Muqaddimah Jazariyah. Lepas okey lagi. Ana lama dah nak tinggal Muqaddimah Jazariyah ni. Muqaddimah Jazariyah kena ngapa? Orang hak nak jadi alim, orang penuntut ilmu dia kena ngapa banyak matang. Kurang-kurang fiqh, matang zubat. Kita nahwu kurang-kurang, mulhatul i'rab ataupun alfiyah Ibnu Malik kurang-kurang. Quran kurang-kurang, Tufatul Atfal ataupun Muqaddimah Jazari. Muqaddimah Jazari ada 104 je. 104 ke 106? 100 lebih lah, 106, 110 tak ingat. Tapi 100 lebih. Tufatul Atfal 60 lebih. Hafal lah. Kalau tak hafal rugi lah. Berbeza orang ngapa Quran. Hak depan ni ngapa Quran baca dah silap. Wa qalluhu dan sekurang-kurang rakaat. An yanhaniya, bahawa dia tunduk hatta tanala, sehingga sampai rahatahu. Rahah ni rahah. Sebab kalau duduk relax duduk gini ya. Rahah ni. Rahatahu rukbatayhi, akan lututnya. Yaksud dia tunduk so kodoh-kodoh kalaulah dia letak tapak tangan di tu sampai lutut. Tapi tak syarat pun letak tapak tangan. Yakni benda tunduk kodoh-kodoh kalaulah dia ulur tapak tangan tu sampai lutut. Gitu je. Tapi syarat ke tapak tangan tu duduk lutut? Tak syarat. Boleh tak iwak tangan depan? Boleh, sah. Ia pun selang belakang. Boleh tak? Sah. Tapi makruh. Kek pada bab depan lagi, lepas bab rukun-rukun ni akan cerita sunat-sunat. Sunat ketika Fatihah benda, sunat ketika rakaat benda, kek gigi akan bahas. Cuma hak ni hak sukan kurang tu. Jelah. Tunduk. Ia syarat tunduk. Letak tangan tak syarat. Tunduk tadi qada mana? Qada kalau ia ulur tapak tangan ia boleh sentuh lutut. Jelah. Sama. Ada pun hak kita buat learning, hak tu hak sempurna, tunduk comel. Ni kita sebut sekurang-kurang. ويشترط أن يطمئن. Dan disyaratkan kepada rakaat ni adanya tamakninah. Tamakninah kena ada. بحيث تستقر أعضاؤه. Sekira-kira tamakninah ni sekira-kira tetap anggota, tenang molek anggota. Jelah. وألا يقصد به غيره. Dan dia tidak qasdkan dengan rakaat tadi selain daripadanya rakaat. Maknanya tunduk tu bukan kerana nak rakaat, tapi contoh sengguk. Tengah mayar tahajud malam-malam sengguk. Pas sengguk. Ruk sengguk rapat nak cover buat rakaat. Jadi apa hukum? Kata ulama wajib bangun semula. Dia zuk ia pun cover lah buat rakaat lalu. Maka ulama kata wajib bangun semula dan rakaat balik. Dah jadi 2 kali rakaat ke? Tak. Sebab rakaat pertama tadi tidak sah. Faham? Sama. Falau hawa li tilawatin faj'alahu ruku'an lam yakfihi. Kalaulah dia tunduk, falau hawa, sekiranya turun, li tilawatin, untuk tilawah, maksud dia untuk sujud tilawah lah. Untuk sujud tilawah. Faj'alahu ruku'an, kemudian dia jadikan rakaat. Maksud mana? Dia nak turun, asalnya nak turun untuk sujud tilawah. Lepas tu dia mikir, malah lama sujud tilawah pun sunat je. Dia pun pela-pela turun tu buat rakaat lalu. Asal nak turun sujud tapi tak jadi buat rakaat. Maka lam yakfi, tidak memada. Wajib bangun semula dan kena rakaat balik jelah. Tu contoh dia tunduk nak ambil insight macam itu lah. Tak lah. Sekiranya dia niat nak tambah rukun tak boleh. Tak sah. Batal. Kira batang tu macam lebih tak daripada 3 rukun. Lebih lah sebab tunduk. Lepas tu ambil. Lepas tu selit. Lepas tu bangun. Kira kalau sesuatu tunduk gitu, kira tak batal. Semata-mata tak. Tapi sekarang ni perbuatan tu lebih. Batal kau lah. Masalah nak selit, nak prepare mulakan pekak tu biar jangan jatuh pula.
Sambung. السادس الاعتدال وهو أن يعود إلى ما كان عليه قبله. Anda tak mau faruk-faruk enggak, takut ali baca pula. As-sadisu yang keenam, i'tida. Apa itu i'tida? An ya'uda, bahawa dia kembali, ila ma, pada barang, kana alaihi, adalah ia, alaihi, atasnya, qablahu, sebelum daripadanya. Maksud mana? Tadi sebelum rokok, dia duduk mana? Maka kembali kedudukan tu balik. Tapi kalau faham di sini, kan ma benda ma ni benda ma. Betul dah barang. Dalam nahwu panggil benda isim mausul. Isim mausul kita belajar usul fiqh malam sebut benda. Syartiyah. Bukan. Min siyagil umum. Kita ngaji dah mahalli malam kan. Min siyagil umum. Isim mausul ni min siyagil umum. Jadi adakah dia, maka akan timbul iskal sini. Jadi adakah balik kepada iktidal tu tangan kena duduk macam qiyam juga? Duduk gini. Ataupun lepas. Nampak tak persoalan? Maka di sini berlaku khilaf dalam mazhab Syafi'i. Mu'tamad mazhab Syafi'i lepas. Tapi ada segelintir ulama dalam mazhab Syafi'i dan pendapat majoriti dalam mazhab Hanbali letak di macam qiyam balik. Jelas. Lepas. Walaupun dalam batam Muqaddim Hadramiyah ni dia guna min siyagil umum, tapi kata ulama tak, yang tepatnya dilepas lah. Wa syartuhu at-tuma'ninatu fihi. Dan syarat bagi tamakninah tadi, syarat bagi i'tidal tadi mesti ada tamakninah di dalamnya. Wa an la yaqsida bihi ghayrahu. فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. وَأَلَّا يَقْصِدَ بِهِ غَيْرَهُ, dan dia tidak qasadkan dengannya, dengan i'tidal tadi, ghayrahu, selain daripadanya. Contoh dia bukan bangun untuk i'tidal tapi bangun untuk benda lain. Dah pela-pela bangun tu buat macam i'tidal lalu. Contoh dia mana? Falau rafa'a, sekiranya dia angkat, faza'an, kerana terkejut, min syai'in, daripada suatu, lam yakfi. Dia tengah rokok. Mari Allah lipah lalu. Dia hak jenis geli lipah. Kejut tu cover lalu bangun. Jelas. Maka tidak memada, wajib diturun balik untuk bangun semula. Jelas. Sama. Yang ketujuh daripada rukun solat as-sujudu marratain, sujud 2 kali. Kejut. Faza'an ni terkejut. وأقله أن يضع بعض بشرة جبهته على مصلى. Dan sekurang-kurang sujud tu, an yada'a, bahawa dia meletakkan, ba'dahu, sebahagian, basyarati jabhatihi, sebahagian daripada kulit dahi dia, ala musallahu, di atas tempat sujud. Dia syarat mestilah sebahagian kulit dahi. Dia tak syarat semua. Boleh jadi separuh gini, sah tak? Sah. Ataupun ia pakai sokok pelat separuh, sah tak? Sah. Ia syarat mesti kena sebahagian. Ulama kata sebahagian tadi 1/3 daripada dahi. Kali ni kan ramai penuntut ilmu pun rambut kepok apa semua. Dulu anda ingat zaman ngaji dulu, tok guru dia suka cukur rambut sebab dia tak beri sabuk. 1/3 dari keseluruhan dahi ni ke hak kena tu je, hak sepatutnya kena. Sebab kalau sepatutnya kena kan depan dia. Tapi ni tak. Dia gini, dahi ni semua dahi. 1/3 daripada dahi. Boleh jadi sini, boleh jadi sini, boleh jadi tengah ni. Adalah. Sama. Dia kalau kurang 1/3 tu tak. Betul. Tu dia syarat maksudnya dia letak tak. Tamakninah. Tamakninah. Wa syartuhu at-tuma'ninah. Dan syarat baginya mestilah tamakninah. Sebab tu masalah dia. Kalau orang contoh kan, dia turun sujud ada batu bawah sejadah. Kepung kena batu tu terakak lalu kepala. Jadi tak ada tamakninah. Lepas tu ia letak balik. Adakah dikira 2 kali sujud dah? Tak. Sebab apa? Sebab hak letak kali pertama tu tak cukup syarat sujud. Maka tidak sah. Faham ke tak? Sebab tu hak tak kita faham dalam kitab Jawi kan, kita dengar dalam kitab Jawi, letak akad letak balik, maka dihukumkan 2 kali sujud. Itu sekiranya sujud
syarat. Sekarang ni sekiranya sujud kedua tak cukup syarat, maka tidak sah. Tidak sah maka tidak dikira. Jelas. ووضع جزء من ركبتيه وجزء من بطون كفيه وأصابع رجليه. Dan dia meletakkan sebahagian dari juz'i, sebahagian satu juzuk daripada dua lututnya. Wa juz'i min butunihi min butuni kaffaihi, dan juga meletakkan sebahagian daripada perut tangannya. Wa asabi'i, dan jari-jari rijlaihi, jari-jari kaki. Kan kita belajar dah bahawa anggota sujud ada 7. Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 perut jari kaki. Hak tu semua mesti kena latar. Hak lain semua boleh berlapik melainkan dahi. Adapun hidung dalam mazhab Syafi'i sunat sahaja. Adapun mazhab Hanafi wajib. Jelah. وتثاقل رأسه. Dan dia memberatkan kepalanya. Memberat maksud mana? Jangan ia tahan tangan. Ya kalau kita ni dahi sebab punggung lebih tinggi daripada kepala, confirm masa tu kepala akan jadi berat. Melainkan kalau ia tahan tangan. Ia tahan tangan. Hak tu dah ulama kata berat ni kadang-kadang kalau letak kapas bawah tu, kapas tu akan renyuk. Penyek. Penyek. Dia renyuk lah orang Terengganu panggil. وعدم الهوي لغيره. Dan dia tidak tunduk selain daripadanya. Makna tunduk untuk sujud tadi bukan untuk lain. Contohnya tengah i'tidal, cucu tolak belakang. Cucu tolak nak tumuh ni pernah? Nak tumuh benda orang KL panggil tumuh. Bukan. Terjatuh. Tumuh ni nak jatuh lah. Jadi dia pun cover turun sujud lalu. Maka waktu ulama kata tak boleh, tak sah, kena bangun i'tidal balik. Jelah. Ataupun kalau dia duduk antara dua sujud, lepas tu tolak, tunduk untuk kerana benda lain, contoh cucu tolak, maka dia kena bangun untuk duduk antara dua sujud balik. Jelah. Jadi kalau yang jadi macam dia cukup tumanina, dia dah bangun, dia jadi dua sujud, sudah dah cukup lah, dua rukun. Cukup dulu. Maksud dia tak perlu nak duduk. Dia kira duduk dah. Duduk walaupun tak cukup tumanina. Sekejap. Dia kira 2 kali sujud. Jadi dia kena tamak ninah je lah. Maksudnya dia tak perlu duduk antara dua sujud lah. Soalan tak ingat. Sabar tu. Boleh? KG. Cari mula. Kita jawab tengah hari. فلو سقط على وجهه. Sekiranya gugur atas wajahnya. Gugur atas wajahnya. Maksud benda sembang ni. Tahu tak sembang? Afi tahu sembang? Tersembang. Bahasa KL ke tersembang? Ya. Biar sembang lah. Nak sembang. Falau saqata ala wajhi. Sekiranya gugur atas mukanya. Maksud sembang lah sini. Tengok bahasa Arab punya payah. Terengganu boleh ringkas gitu. Sembang. Sekiranya ia sembang. Wajabal audu ilal i'tidal. Wajib dia kembali kepada i'tidal semula. Hak ni sekiranya kalau sujud pertama lah. Kalau sujud kedua, balik pada duduk antara dua sujud. Jelah. Maksudnya kan tidak ni anak ni lah. Tak, ia sembang. Sembang bukan turun kerana bukan kosak lah, tak ada kosak. Sebab tu kena balik. Hak ni buat contoh sebelum ni je. وارتفاع أسافله على أعاليه. Maka hak ni syarat seterusnya wartifa'u asafilihi, dan dia tinggikan hak bahagian bawah dia. Maksud dia tinggikan punggung dia ala a'alihi, atasnya. Maksud dia atas kepala lah. Dia tinggikan punggung daripada kepala. Hak ni bukan semua tepat terpakar. Kalau kita semayang atas kursi, tak boleh turun sujud bawah. Maka ketika itu, adakah disyaratkan ni? Tak syarat. Jelah. وعدم السجود على شيء يتحرك بحركته إلا أن يكون في يده. وعدم السجود, dan dia tidak sujud ala syai'i yataharraku biharakatihi. Ia tidak sujud pada perkara hak bergerak dengan gerak dia. Maksud mana? Contohnya kalau orang Sudan, masa anak duduk Sudan,
Kalau lengan baju orang Sudan kan besar. Dia pun sujud di atas lengan baju. Apa hukum? Hukum dia tidak sah. Bahkan kalau disebut dalam kitab fiqh, sekiranya kalau dia sengaja dan dia tahu hukum tu, batal sembahyang. Tapi kalau dia tak tahu, maka wajib dia kena ulang balik sujud tadi. Faham tak? Dia tidak boleh sujud di atas benda. Contoh orang puan hak terutamanya ni. Kain telekung dia, kain kana dia tu, kain telekung tu, dia sujud atas kain telekung. Hak tu tak sah. Sebab apa? Bergerak dengan gerak dia. Adapun sekiranya benda tu tak gerak dengan gerak dia. Contoh, dia kain lidak. Kain lidak dia panjang, labuh, besar. Siapa akan londeh ke bawah tu, kalau dia gerak pun hak cecah tanah tu tak gerak dengan gerak dia. Hak tu tak apa, sujud atas tu. Ataupun gerak dengan gerak orang lain. Tak apa kok. Kain serbang kawan sebelah. Siapa kat tempat sujud dia pun sujud. Sah tak? Sah. Tak ada masalah. Yalah. Illa an yakuna fi yadihi, melainkan barang hak ada di tangan dia. Maksud mana? Hak ni tangan dia, di tangan dia semayang, dia letak ni kain sapu tangan. Sebab apa? Tengah beringuh ke, hidung tengah beringuh ataupun tengah batuk ke. Jadi dia pegang ni. Lepas tu time sujud, dia kata panah dengan air seming, dia pun buat tempat sujud. Lepas tu kayak gini bila bangun, zat yakak mula pegang dengan tangan. Sah tak? Sah tak masalah. Yalah. Aku sambung. Dia tak berdiri ke bergerak-gerak dia. Ni sebut dah illah. Oh tu. Illa an yakuna fi yadihi. Masalah ni masalah pada barang yang ada tangan. Maksud ada tangan sini ni sapu tangan, tisu. Yalah. Falau asaba jami'a jabhatihi li jirahatin wa khafa min naz'il 'isabah sajada 'alayha wa la qada. Falau asaba, sekiranya baluk, jami'a jabhatihi, dibaluk semua sekalian dahinya, li jirahati, kerana ada luka, wa qafa min naz'ihi isabah, dan dia takut daripada mencabut pembaluk tu. Kalau cabut tu menyebabkan darah, kalau menyebabkan lambat baik apa semua, maka sajada alaiha, dia boleh sujud atas pembaluk tu. Kan asal dia, kalau pembaluk ada atas dahi, kalau boleh cabut, wajib cabut. Tapi kalau tak boleh cabut, menyebabkan mudarat apa semua, maka boleh sujud atas pembaluk tadi. Lepas tu kena qada tak? Wala qada'a, maka tak wajib qada. Yalah. Sambung. Al-thaminu al-julusu baina as-sajdatayn. Yang ke-8, duduk antara dua sujud. Wa syartuhu at-tuma'ninah. Syarat duduk antara dua sujud ni mesti tamakninah. Tamakninah mana? Duduk sekejap. Anda tengok pada masalah hadi, dua kali sujud macam tak ada tertib. Tapi cek balik anda dah ingat. Wa alla yutawwilahu wa la lil-i'tidal. Dan dia tidak boleh memanjangkannya. Nya balik pada duduk antara dua sujud. Sebab apa? Kerana duduk antara dua sujud ni hukum pendek. Maka tidak boleh dia panjangkan dengan sengaja. Dah panjang tadi qada mana? Lepas dia baca hak yang warid, dia baca zikir-zikir hak warid, kemudian dia tambah duduk yang lama tu lebih daripada qada sekurang-kurang tasyahud. Dia baca hak warid, tak kira lagi. Lepas dia baca hak warid dia tambah qada selepas baca warid tu, lebih hak tambahan tadi tu lebih daripada qada sekurang-kurang tasyahud, maka tak boleh. Jelas. Wala li'tidal, dan juga tidak boleh juga panjang pada i'tidal. Sebab i'tidal ni hukum pendek. Hukum pendek tak boleh panjang. Panjang hukum pendek boleh bawa pada batal. Melainkan pada masalah kunut. Tu pun kunut hak warid. Dia baca kunut hak warid. Lepas tu dia nak tambah doa-doa lain. Kunut hak warid ni dua je dalam mazhab Syafi'i. Pertama kunut hak kita baca sokmo tu, Allahumma hdini fi man hadait. Satu lagi kunut Sayyidina Umar. Kunut Sayyidina Umar. Boleh buka dalam kitab-kitab lah kunut Sayyidina Umar. Lepas dua ni je hak warid. Kemudian kalau dia nak tambah doa-doa lain, mestilah jangan terlalu panjang. Dah panjang-panjang tadi qada mana? Kata ulama, qada sekurang-kurang Fatihah. Kalau lebih qada tambahan tadi, lebih daripada qada sekurang-kurang Fatihah, boleh bawa pada batal. Sebab tu kalau bulan Ramadan, tolong beringatlah sikit Tok Imam.
nak baca doa kunut bintang witir lama-lama tu beringatlah sikit. Kena raih juga mazhab setempat. Mazhab Syafi'i boleh bawa pada batal. Ada pun kalau dia Mekah nak tiru orang Arab, jangan. Kita kena tahu mazhab lain tak ada masalah. Mazhab Syafi'i boleh bawa pada batal. Atas jalan ihtiyatnya janganlah bawa. Yalah dah. So wa alla yaqsida bi raf'i ghayrahu. Dan dia tidak qasad tunduk tadi tu selain dari dan dia tidak qasad birraf'i pada angkat tadi ghairahu selain daripadanya, selain daripada duduk tadi. Falau rafa'a faz'an min syai'in lam yakfi. Sekiranya dia angkat faz'an kerana terkejut min syai'in daripada suatu lam yakfi. Tengah-tengah sujud lipah lalu. Ya hak jadi takut lipah ataupun kucing. Ya jenis hak kanjang dengan kucing. Tepik kata kejut tu bangun duduk antara dua sujud cover. Ke waktu kata ulama tak boleh kena turunlah. Tasi'u at-tashahhud al-akhir. Tashahhud akhir. Yang ke-9 tashahhud akhir. Wa aqalluhu at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka ni sekurang-kurang tashahud. Sekurang-kurang tashahud at-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ni sekurang-kurang tashahud. Ada pun waktu kita baca lamin at-tahiyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Hak tu dipanggil tashahud hak sempurna. Jelas. Watushtaratu muwalatuhu. Dan disyaratkan mualah padanya pada tasyahud tadi. Tasyahud tadi mesti mualah. Wa an yakuna bil arabiyyah. Dan mestilah bahasa Arab. Dan juga sekurang-kurang tasyahud ni kita tak boleh ganti dengan bahasa tidak boleh ganti dengan kalimah lain walaupun satu maksud. Contoh Assalamu alayka ayyuhan nabi, kita tukar Assalamu alayka ayyuhar rasul, tak boleh. Ataupun dalam tasyahud ni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad, kita pun tukar asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ahmad. Maksud sama tapi hukum dia tidak boleh. Ataupun asal dia asyhadu ditukar a'lamu, tak boleh. Walaupun sama maksud. Yalah, dia kena guna betul-betul sebab tu bil arabiyyah. Sambung. Sekurang-kurang kunut apa dia? Ya sekurang-kurang kunut. Kunut pendek ni ada doa as-sana. Dia kunut paling pendek. Ni ya. Allahumma ighfirli ya ghafur. Allahumma arhamni ya rahman. Tu sekurang-kurang. Hak kita baca tu hak sempurna. Kalau kita baca Fathul Mu'in kita ketemu Fathul Mu'in. Al-ashiru al-qu'udu fi at-tashahhud al-akhir. Yang ke-10 daripada rukun solat al-qu'ud, duduk pada tasyahud akhir. Duduk pada tasyahud akhir hak tu wajib. Adapun duduk tawarruk tu sunat. Macam mana cara duduk tak ada masalah, asal panggil duduk. Al-hadi ashara as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu qa'idan. Dan juga yang ke-11 daripada rukun solat as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ay ba'da tasyahud. Kalau baca sebelum tasyahud maka tak sah. Dia kena baca selepas tasyahud. Hal keadaan dia pula qa'idan, mestilah keadaan duduk. Wa aqalluha Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala rasulih atau Allahumma salli ala nabi. Boleh baca ke Allahumma salli ala Muhammad boleh, Allahumma salli ala rasulih boleh, Allahumma salli ala nabi pun boleh. Boleh belaka jelah. Ni sekurang-kurang hak kita baca lama ni ya. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallait. Hak tu hak sempurna. Ni tak apa. Hak tak boleh ni pada tasyahud, lafaz tasyahud. Dia lafaz tasyahud lain, lafaz selawat lain. Dia dua rukun yang berbeza. Tasyahud satu rukun, selawat satu rukun. Ni tiga ni juga ke boleh kita orang Ahmad ke tadi?
Tak boleh. Ahmad tak boleh. 3 je lah. 3 ni. Allahumma salli alaihi pun tak boleh. Dalam Al-Hajj Qawi ada sebut. Ada Al-Hajj Qawi. Kasih dalam Al-Hajj. Duna Ahmad atau alaihi. Tak boleh. Dalam Al-Hajj Qawi ada sebut. Wa yata'ayyan siratu du'a huna ila fil hud. Waktu apa? الثاني عشر السلام. Dan yang kedua belah assalam, beri salam. Wa aqalluhu, السلام عليكم. dan sekurang-kurangnya assalamualaikum. Hak wa rahmatullah, hak tu afdal. Hak tu hak sempurna. الثالثة عشر. Yang ketiga belah daripada rukun solat. At-tertib, tertib. Fa in ta'ammada, الترتيب فإن تعمد تركه كأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته. hak ni kena ambil berat sikit ni. Hak ni bab tertib ni ramai orang tanya. Hak ni satu bab yang besar lah. Ramai orang tanya dan ramai orang silap. Fa in ta'ammada, sekiranya dia sengaja, tarkuhu, meninggalkannya rukun ataupun meninggalkannya tertib. Saja tinggal. Seperti mana? Ka'an sajada, seumpama dia sujud qabla ruku'ihi, sebelum dia rakaat. Dia saja sujud sebelum rakaat. Maka batalat salatu, batal sembahyang. Sekiranya sengaja. Wa in saha, sekiranya terlupa, tak sengaja pun, tak teringat. Fama ba'dal matruk laghun. Ni kaedah paling besar. Kaedah ni kena ambil molek. Fama ba'da matruk ataupun ma ba'dal matruk laghun. Hak ni satu kaedah besar, kena ambil ihtimam. Apa barang selepas daripada matruk. Matruk ni barang yang ditinggalkan, dihukumkan laghun, sebagai lara. Maksud apa ni lara? Tak ambil hukum di sisi syarak. Fa in tazakkara, sekiranya dia teringat, qabla an ya'tiya bimislihi. Ana baca dulu kat gana terang. Fa in tazakkara, sekiranya dia teringat, qabla an ya'tiya, sebelum dia mendatangkan bimislihi, dengan seumpama hak ditinggal tadi, al-matruku. Atabihi, maka dia datangkan dengannya, dengan matruk tadi. Wa illa, sekiranya tidak benda, maknanya sudah melepasi dah. Tamat bihi, maka sempurnalah dengannya. Maksud jadi ganti. Rakaatuhu, sempurnalah rakaatnya. Wa tadarakal baqi, dan dia mendatangkan baqi, menghabiskan baqi. Maksud dia gini. Sekiranya dia terlupa untuk rakaat. Maksud buat masalah ni berlaku. Masalah dia asalnya sujud tilawah. Dia sujud tilawah. Kemudian dia ingatkan ni sujud rukun. Jadi dia tertinggal rakaat, betul? Dia ingatkan sujud rukun. Dia pun sujud. Duduk antara dua sujud. Sujud. Tai sujud tu dia teringat benda. Ni bukan sujud rukun. Ni sujud tilawah. Maka dia kena bangun balik dan rakaat. Dan iktida dan sujud balik. Dah perbuatan sujud, duduk antara dua sujud, kaedah sebut. Ma ba'dal matruk laghun. Jelas? Jadi lara, kena ulang balik. Jelas tak masalah? Tapi kalau sudah datang dengan seumpamanya, maksud apa? Dia tadi tinggal rakaat dengan iktidar. Dia sujud lalu. Contohnya kerana sujud tilawah. Dia ingatkan sujud hukum. Dia pun duduk antara dua sujud. Dia sujud. Dia bangun rakaat. Dia baca Fatihah. Kemudian tengah baca Fatihah, dia sudah baca Fatihah, dia pun rakaat. Dia pun iktidar. Bila iktidar teringat, ya Allah, rupa-rupanya hak tadi dia sujud tu sujud tilawah. Tapi dia sudah mendatangkan seumpama hak dia tinggal. Benda dia tinggal tadi, rakaat dengan iktidar. Dia telah buat rakaat dengan iktidar pada rakaat ni. Maka ulama kata, hak dia buat ni ganti bagi rakaat sebelum ni. Jadi maksud dia, walaupun pada bilangan dia sudah buat 2 rakaat, tapi pada sudut hukum baru 1 rakaat. Jadi dia kena buat mula. Faham tak Afiq? Kali lagi. Ya Afiq dengan ingat ikhwan ni dia dekat-dekat. Dia angguk bukan syarat faham. Dia maksud gini. Okey, kita ulang mula daripada masalah satu. Dia tinggal rakaat, tinggal sujud. Masalah dia kan kita buat. Dia tinggal rakaat, dia tinggal iktidal. Jelas. Jadi dia sujud lalu sebab dia sujud tilawah tapi ingatkan sujud rukun. Sebab lama doa sujud ingatkan sujud rukun. Dia pun duduk antara dua sujud. Dia pun sujud. Ketika sujud tu dia teringat, ni bukan sujud rukun.
Ni adalah sujud tilawah. Jadi ia tertinggal tak dirokok dengan i'tidal. Jadi dia kena kembali semula qiyam untuk rokok dan i'tidal. Waktu mudah faham kan? Baik. Tapi kalaulah dia sudah buat rokok dengan sujud pada rakaat selepas ni. Faham tak? Maka rokok dengan sujud yang dia buat pada rakaat selepasnya tu jadi ganti bagi rakaat sebelum. Dan hak rakaat tu walaupun 2 rakaat tapi pada sudut hukum baru 1 rakaat. Jadi seolah-olah mayangnya 3 rakaat tapi pada sudut hukum 2 je. Faham ke tak? Faham? Yang sujud kat yang kedua tau. Dia bangun tu kena bangun qiyam balik ke bangun rokok dulu? Kena qiyam dulu. Qiyam dulu. Tak dia bangun rokok dulu. Qiyam dulu. Dia kalau macam dia kan sujud kan, dia sujud tilawah, dia bangun, dia buat tahiyat apa semua. Lepas tu dia bangun, Tahiyat. Duduk atau duduk sujud? Masa tu dia ingat dia rakaat yang kedua. Okey. Masalah dia duduk sujud tilawah. Ni sujud tilawah rakaat pertama. Lepas tu dia naik rakaat kedua. Lepas tu sampai kat tasyahud akhir baru dia teringat. Tadi rupa-rupanya tu, maka dia kena bangun tambah 1 rakaat. Sebab apa? Pada sudut hukum walaupun pada sudut bilangan dia sudah 2, tapi pada sudut hukum baru 1. Sebab rakaat kedua ni jadi ganti bagi rakaat pertama. Sebab dia sudah mendatangkan seumpama. Bila masalah ni kena ambil berat ni. Ramai orang tanya dan ramai orang salah faham. Lepas tu kalau macam dia rakaat ketiga tu, dia terus tasyahud. Maksudnya dia tambah rukun lah. Kalau sengaja, dia duduk tasyahud akhir. kalau dia sengaja maka batal sebab tambah rukun. Tapi kalau tak sengaja maka dia kena bangun sebab tambah rakaat lagi. Adalah. Maksudnya kalau dia duduk waktu dia baca tahiyat tu, dia macam nak buat 2 rukun kan? Dia tak kira 2 rukun ke 3 rukun ke 4 rukun, dia kira macam lara, kena bangun balik. Falau tayaqqana, sekiranya dia yakin, au syakka ataupun syak, fi akhir salatihi, pada akhir semayangnya, tarka sajadatin, bahawa dia tinggal sujud minar raka'atil akhirah, pada rakaat akhir, sajadaha wa a'ada tasyahudahu, maka dia kena sujud dan mengulangi tasyahudnya. Maksud gua ni gini, dia sujud ni rakaat akhir dah ni, dia sujud. Bila sujud, dia pun sujud lama. Padahal baru sujud pertama tapi sujud lama. Dia pun duduk, ingatkan sujud akhir dah, sujud kedua dah. Dia pun bangun tu tasyahud akhir. Tak duduk antara 2 sujud. Tasyahud akhir lalu. Sampai tasyahud akhir nak salam, dia teringat Allah, rupa-rupanya tadi sujud sekali. Yakin ataupun syok, tadi sujud sekali ke 2 kali, sama je hukum. Syok ke yakin sama je. Kita sebut dah dalam masalah fiqh, zon ke waham ke syok satu maksud. Sama ada berat tadi berat ringan ataupun berat-berat, sama je. Syok lah ke? Rasa macam buat dah tapi tak kira syok tak. Maka dia benda wajib dia sujud kembali. Yakin ke syok kena sujud balik. Kemudian dia kena bangun dan baca balik tasyahud daripada awal. Jelas? Jelas. Kalau bagi salam dah, ni siapa tu? Dia sebut au min ghairiha, dak. Kalau dia bagi salam dah, kalau bagi salam dah, kejap. Ana temu mana itu? Sekejap. Kalau dia bagi salam dah, dia kena turun sujud balik kau. Yakin tak? Kalau yakin. Kalau syak, masalah lain. Jelas. Falau mana ni? Au min ghairiha, tu balik pada ar-rakaah akhirah. Ataupun dia syak tadi, ni masalah baru pula ni. Ataupun dia syak ataupun dia yakin tadi tu, dia pada rakaat selainnya. Rakaat selain. Maksud gua ni, dia tinggal pada sujud pada rakaat pertama ataupun kedua ataupun ketiga. Dia yakin ataupun dia syak. Faham tak? Dia yakin ataupun dia syak. Au syakka fiha, ataupun dia syak padanya. Maksud gua ni, tadi sujud ke
sujud tu tinggal rakaat ni ke tinggal rakaat sebelum ni, tinggal sujud. Tapi ada tinggal, tapi dah pasti rakaat mana tinggal. Maka dia bukan kena sujud, ata bi rakaatin, dia kena tambah serakaat. Sebab apa? Masalah ni beza ni. Masalah sebelum ni, ni masalah ni payah kau ni. Cabut piyah lah ke. Garu kepala rumah dah. Ya gini, okey kita ulang. Allahu'alam, moga Allah Taala permudahkan lidah anak nak menerang. Mungkin kerana tak faham ni kerana masalah anak menerang. Moga Allah Taala wiyana mudah untuk menerang dan Allah Taala buka pintu hati kita untuk faham masalah fiqh. Faham kita ni insya-Allah ibadah kita lain jadi mudah lah ke. Itu hak mengaji Fathul Mu'in ana tahu. Baca kitab ni, baca Fathul Mu'in jadi mudah. Fathul Mu'in mudah. Fatuhak. Fatuhak jawab dia terbang lah. Maksudnya gini. Maksudnya masalah pertama tadi. Dia yakin ataupun syok pada dia sujud sekali ke sujud dua kali tadi. Pada tengah dia baca tasyahud, dia syok. Syok pada benda? Syok tadi sujud sekali ke sujud dua kali. Tapi pada yakin pada rakaat akhir. Faham tak? Yakin pada rakaat akhir. Hak ni dia syok ataupun dia yakin tinggal sujud tapi tak tahu rakaat mana. Ataupun dia syok tadi yakin tapi tak tahu rakaat mana. Ataupun dia syok rakaat akhir ke rakaat lain. Jelas tak? Sekiranya yakin tinggal tadi pada rakaat akhir, sujud tu pada rakaat akhir, maka waktu kena tambah sujud je. Tapi kalaulah tinggal selain rakaat akhir ataupun syok tinggal rakaat akhir ke rakaat lain, hak tu kena tambah serakaat. Sebab apa tambah serakaat? Sebab rakaat sebelum kan, rakaat lepas tu kan jadi ganti. Jelas tak? Faham? Kalau faham masalah tak, akan faham masalah bawah. Jelas. Wa in qama, masalah lain pula. Ini masalah lain pula. Wa in qama, sekiranya berdiri ila saniyati pada rakaat kedua, wa qad taraka sajdatan minal ula, hal keadaan dia tinggal sujudnya daripada hak pertama. Sama ada tinggal secara yakin ataupun tinggal secara syok. Naik rakaat kedua, dia yakin tak ada sujud sekali. Ataupun dia syok, tak ada sujud sekali ke sujud dua kali, sujud sekali ke sujud dua kali. Naik rakaat kedua. Maka kata mana? Fa in kana qad jalasa walau listirahati hawalil sujudi wa illa jalasa mutma'innan summa sajada. Kalaulah takdi fa in kana qad jalasa, sekira-kiranya takdi dia telah duduk. Duduk tu walau listirahah, walaupun duduk tadi duduk istirahah. Hawalis sujud, dia boleh turun sujud lalu. Sebab apa? Duduk istirahah tadi dia jadi ganti duduk antara dua sujud. Wa illa, sekiranya dia pakai duduk bangun lalu, tak ada pun duduk istirahah, duduk apa-apa. Jalasa mutma'innan, dia kena duduk sekejap. Sebab apa duduk sekejap? Sebab ganti bagi rukun duduk antara dua sujud. Summa sajadah, kemudian baru dia boleh sujud. Jelas masalah ni? Masalah ni mudah je. Jelas kan? Jelas. Wa in tazakkara, sekiranya dia teringat tarka ruknin ba'da salam, dia tinggal rukun selepas salam. Ni hak kita sebut tadi, tanya. Maknanya bukan dia sujud lah. Silap sebut tadi. Silap kan kita kata apa? Lepas salam. Dia syok. Tak. Wa in taraka, mana ni? Wa in tazakkara, sekiranya teringat. Sekiranya dia teringat, dia tinggal rukun. Contoh tadi, dia teringat sujud sekali. Ataupun dia teringat dok rokok dalam semayang tadi. Wa in tazakkara, sekiranya teringat tarka ruknin, dia teringat tinggal rukun. Ba'da salam, selepas daripada salam. Bana, dibina. Bila sebut dibina, bukannya kena ganti, tapi kena tambah satu rakaat lagi. Ala salatihi, atas sembahyangnya, in qaruba, sekiranya dekat, fasluhu, pisahnya. Maknanya benar, tak pisah lama, pisah sekejap je. Walam yamassa najasah, dan dia tidak sentuh lagi najis. Maknanya benda tak batal di wuduk dia.
Wala yadurru, dan tidak mudarat istidbarul qiblah, lari daripada kiblat, berpaling daripada kiblat. Walal kalam, dan cakap. Contoh semayang. Sudah semayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Adik kata, abang tinggal sujud adik ya. Lepas tu dia tanya, betul tak mak? Mak kata, ha. Dia pun sambung, tambah serakaat. Boleh tak? Boleh. Bukan sujud mula dah. Dah. Tambah serakaat. Tambah serakaat. Ana silap ni. Tambah serakaat. Cambil busyra kariana. Ana ada semasalah ana syikar. Ana rasa dalam musyra rasa. Sebab sini dia macam tambah matan sikit. Dia tambah semua dah. Sebab lepas taraka rukun ba'da salam tu, tambah fa innaka an-niyyah atau takbir. Soal tu sebenarnya sebab niat dengan takbir lain masalah. Sebab tu ana rasa kena ada macam ada tinggal. Betul dah. Sebab anak mari telitah rasa macam lain je matan ni. Sebab tu kena check kat busyra. Maknanya tok guru dulu suruh ngapa muqaddimah hadramiyah ni ada barakah. Sebab tu bila tok guru suruh ngapa matang ngapa. Ni suruh ngapa sulam je, tak apa-apa lagi. Tu belum hafal mulhatul i'rab lagi tu. Di mana ni? Sekejap dah. Lebih juga. Betul. Wa in tadhakkara tarka ruknin, sekiranya dia teringat tertinggalnya rukun, ghaira, selain daripada niyah dan juga takbiratul ihram, ba'da salam, selepas daripada salam, bana alaihi, dibina kat atas ni. Betul tak? Cuba tengok dalam surah atas. Fa in kana niyatu ba'da salam fa in kana, sekiranya sama je. Tak nak salah. Murak sama, kalimah je beza. Gini, sekiranya wa in tazakkara, sekiranya dia teringat tarka rukni, tinggal rukun, ghaira niyah wa takbiratul ihram, selain daripada niat dengan takbiratul ihram. Kalaulah dia tinggal selain rukun, maka dia kena tambah surakaat. Tapi kalau dia teringat tinggal niat ataupun tinggal takbiratul ihram, hak tu batal sembahyang. Hak tu bukan kena start dari kena tambah surakaat, tapi kena start daripada awal mula. Sebab ulama kata macam doa. Yalah. Ba'da salam, selepas daripada salam, bana, dibina, maka kena sembahyang semula, kena tambah surakaat lagi. Ala salati, atas sembahyangnya, in qaruba faslu, sekiranya dekat pisah ni, sekejap je. Kalau lama tak boleh. Dah sekejap lama tu guna pada uruf. Wa illam yamassa, dan juga dia tidak sentuh lagi nanti. Wala yadurru, dan tidak mudarat, istidbarul qiblah, lari daripada qiblat. Walal kalam, dan juga kalam. Sebab ambil hadis daripada Zulyadain. Fa in tala faslu, sekiranya pisah lama. Pisah lama guna. Semayang sejik, sampai rumah baru teringat tau. Ista'nafa, maka dia kena start daripada awal semula. Maksud dia kena semayang mula. Jelah. Wallahu a'lam. Faslun fi sunanis salah. Bab fasal semayang, sunat-sunat semayang kita sambung petang ni insya-Allah. Ada soalan? Jadi kalau dia tambah serakaat ni, dia bangun takbir, maka dia kena bangun takbir serakaat. Tapi ingat balik. Tapi kalaulah dia bangun, contoh dia teringat tadi masih tengah jalan nak tubik. Lepas tu nak tengok, tadi sujud sekali. Ataupun tadi semayang 3 rakaat, bukan 4. Maka ketika itu, dia kena paling arah kiblat, duduk mula dan bangun. Tak boleh dia sambung dengan diri lain. Sebab apa? Sebab dia bangun tadi bukan dengan niat semayang. Faham ke tak? Faham tak masalah? Faham kan? Tapi kalau syok selepas semayang, waktu tak boleh kesam. Syok lain. Syok dengan yakin lain. Kalau dalam semayang, syok ke yakin terpakar. Adapun luar semayang, syok tak terpakar. Yakin je terpakar. Yalah. Sebut hamdalah untuk bahasa yang lain akan tengok qasad ya ke atau akan jadi zikir, ke boleh jadi kalau niat jawab bersin itu batal. Jawab bersin makruh walaupun qasad. Sebab dia masih dalam ucapan semayang, dia masih dalam zikir semayang. Untuk makmum kena ikut balik atau tunggu
Dia masalah Tok Imam, kalau Tok Imam tersilap, makmum kalau dia tahu Tok Imam silap, tak boleh dia ikut. Sebab kalau makmum ikut Tok Imam silap, batal sembahyang makmum. Makmum kena stay, sebut subhanallah. Faham? Kena stay, tak boleh ikut kesilapan imam. Contoh, Tok Imam salah tambah rakaat, makmum sekiranya ikut juga tambah rakaat, batal sembahyang. Tok Imam silap tambah rakaat, bangun rakaat kelima, maka batal sembahyang makmum kalau ikut. Walaupun makmum kat dia kena tambah rakaat, tak boleh. Tok Imam tak apalah, Tok Imam dia kena ikut yakin dia. Contoh makmum sebut subhanallah, Tok Imam wajib ikut makmum ke ikut keyakinan dia? Ikut keyakinan dia. Yalah. Hak ni masalah ni kita akan sebut depan ni. Masalah. Ada soalan? Ustaz, kalau orang sujud dan ada Quran di tangan, boleh tak? Ada masalah? Boleh. Fikir tak apa. Ada masalah. Dia asalnya hak wajib tanpa khilafnya dahi. Masalah tangan, lutut dengan perut jari ada khilaf ni. Kalau ketika Fatihah rakaat seterusnya belum sampai mislih, tetapi di Fatihah rakaat seterusnya dah. Masalah. Mula-mula. Kalau ketika Fatihah rakaat seterusnya belum sampai mislih, tapi di Fatihah rakaat seterusnya. Ya gini, ana faham soalan ni ginilah. Kalau silap tolong tulis balik soalan dia. Dia tertinggal Fatihah sebelum ni, rakaat sebelum, tinggal ayat ataupun tertinggal yakin tinggal ayat. Bukan syok, kalau syok lain kan, yakin tinggal ayat. Maka ulama kata dia pada rakaat kedua tu, adakah dia kena ganti? Ya, jadi ganti pada rakaat sebelum. Jadi walaupun pada bilang 2 rakaat, tapi pada sudut hukum satu rakaat. Hak tu sekiranya dia sembahyang seorang ataupun dia jadi tok imam. Adapun kalau makmum, maka dia kena tambah serakaat lagi. Sebab makmum tidak boleh dia mendahului imam. Yalah. Ada soalan? Ustaz, pasal masalah sujud sebelum rukuk dan i'tidal tadi, kalau dia tinggal rukuk dan i'tidal di rakaat pertama, lepas dia dah buat yang seumpamanya di rakaat kedua, baru dia ingat, okey sekarang ni dia kena tambah rakaat kan? Ya. Tetapi rakaat tu dia kena anggap rakaat pertama atau rakaat kedua? Dia hukumkan rakaat pertama. Sebab awak perbuatan yang buat tadi kira lara. Dia jadi macam seolah-olah kembali rakaat pertama mula. Ia masalah nak faham. Sebab adakah kunut pada rakaat ni ke kunut lepas rakaat ni? Lepas pada ni. Sebab rakaat ni walaupun pada bilangan 2, tapi pada sudut hukum 1. Jadi kunut pada kena rakaat kedua. Kalau macam dia sebenarnya rakaat pertama, dia lupa yang rakaat kedua, dia sebenarnya rakaat kedua lah. Bagaimana kalau seseorang itu bagi salam tanpa menyebut alif lam ta'arif, seperti menyebut Assalamualaikum? Apakah hukumnya kalau makmum dengar? Lepas tu dan kalau makmum dengar imam bagi salam itu, apa yang harus lakukan? Masalah ni ana dah ingat dah. Alif lam ta'rif. Syarat salam tak ada lah ni. Ahli wa aqalluhu assalamualaikum. Mana? Tu sekurang-kurang. Adakah alif lam tu syarat? Perbahasan lain. Yang ni disebut fala yujzi salamun alaikum. Dalam matan Muqaddimah Hadramiyah kata tak memada sebut salamun alaikum. Manhajul Qawi Muqaddimah Hadramiyah. Dalam Manhajul Qawi kata tak memada dengan assalamualaikum, tidak ada alif lam. Wa yujzi alaikumussalam. Dan memada alaikumussalam. Dalam disebut dalam kitab Manhajul Qawi. Jazakumullahu khairul jazak. Kalau makmum dengar imam bagi salam gitu, apa yang harus dilakukan? Okey. Dia putus dah daripada imam. Lepas tu kalam tu walau sedikit ke? Kalang mana ni? Rasanya ni wujud pada ni lepas maksudnya lepas sembahyang, lepas tu ada khabar yang kata, maksudnya yakin dia tinggal. Kalang tu mesti kalang sedikit lah. Kalang banyak tak boleh. Dia qada dia banyak ni.
dia so. Ada soalan? Tak dah. Ada soalan dah? Wallahu a'lam. Petang ni kita jumpa balik bab sunat-sunat wudu pula. Sunat-sunat wudu, sunat-sunat sembahyang. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum.